السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah, dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita pada saat ini kesempatan hidup. Dengan nikmat hidup yang Allah kurniakan kepada kita, kita dapat merasakan akan nikmat iman dan Islam, nikmat ibadah, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dan nikmat hidup yang Allah kurniakan kepada kita adalah sebagai satu peluang untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala semula. Bukannya nikmat hidup yang Allah kurniakan kepada kita sehinggakan kita menjadi sebagai seorang hamba yang rosak. Kerana kita adalah hamba Allah yang asalnya adalah hamba yang betul-betul baik, sehinggakan dalam Al-Quran menyatakan kepada kita suatu masa dulu Allah tanya dekat semua orang, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Kita pun semua jawab, qalu bala syahidna, bahkan ya Allah kami menyaksikan Kaulah Tuhan kami. Allah hidupkan kita dalam dunia ni, dan satu hari kita akan dimatikan oleh Allah. Pertanyaan yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Zabaniyah, pertanyaan yang sama seperti mana di alam arwah dulu. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Cuma rupa soalan itu agak berbeza. Semasa kita di alam arwah, Allah tanya kita, adakah aku Tuhan kamu? Selepas Allah bagi kita peluang hidup dalam dunia ni 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita ni lupa ataupun kita masih ingat Tuhan kita Allah. Boleh tak besok apabila orang letakkan jasad kita dalam liang lahat, 7 langkah saja orang tinggalkan kita, datang malaikat Zabaniyah lalu bertanya kepada kita, man Rabbuka, boleh tak fasah lidah kita jawab secara fasah, Allahu Rabbi. Jika kita boleh jawab secara fasah, maka kita selamat akan kehidupan yang akan kita tempuh seterusnya.
Tuan-tuan, apa yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan pada malam ini, kita muhasabah. Saya bukan datang nak mengajar tuan-tuan, saya bukan orang alim, saya orang tak ada ilmu tuan-tuan. Bukannya orang yang duduk pondok lama bertahun-tahun, tak. Saya memang orang bodoh. Jadi cuma saya nak hisap diri saya, dan saya ajak semua orang macam tu. Kita ni ilmu sebenarnya dah cukup atas kita. Tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya. Kadang-kadang kita dah khatam kitab ni banyak kali ya. Contoh tuan-tuan, kita telah mengaji ilmu tauhid, kadang-kadang kitab tauhid tu 3-4 kali khatam lah. Persoalannya, adakah kita telah mentauhidkan Allah? Saya bagi contoh yang paling mudah. Kita letak di dalam poket kita duit RM500. Ambil duit RM500, letak di poket kita. Ketika itu tuan-tuan nak pergi pasar raya, tuan-tuan yakin tak tuan-tuan boleh beli barang? Yakin tak tuan-tuan? Pasal apa tuan-tuan yakin? Sebab tuan-tuan rasa tuan-tuan ada RM500 dalam paket. Tuan-tuan nak pergi market, tuan-tuan yakin tak tuan-tuan boleh ikan? Tuan-tuan akan yakin. Sebab kita dok rasa, kita ada benda yang kita boleh dapat ikan, sebab ada duit lagi dalam paket kita. Dan kita akan jaga duit kita ni, jangan bagi hilang, jangan bagi tertinggal. Baik, kita belajar sifat yang pertama, sifat yang wajib pada Allah, wujud. Semua orang tahu Allah wajib bersifat wujud. Ada tak kita rasa ada Allah dalam satu hari, satu malam ni? Ada tak perasaan tu dalam hati kita ada Allah? Bila masa mana yang kita ada rasa ada Allah? Macam mana kita rasa ada duit? Kita yang duk rasa ada duit dalam paket ni, sampai kita akan jaga duit ni, kita tak mau bagi hilang. Kalau hilang, kita akan takut, kita akan resah, kita akan cari di mana aku letak tadi. Kita belajar dah wujud Allah Ta'ala bila masa kita rasa ada Allah. Jika mana ilmu ini sekadar ilmu tuan-tuan, apa kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka wa alaika, kata Nabi. Quran ini menjadi hujah bagi kamu, menjadi penyelamat bagi kamu, ataupun sebaliknya, kata Nabi, yakni laknat. Sebab itu apa kata hukama tuan-tuan? Man tawahama anna lahu waliyan awla minallah qallat ma'rifatuhu billahi, wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Barang siapa yang mengira-ngira dia mempunyai penolong yang lebih baik daripada Allah, berarti dia tidak mengenal siapa Allah. Besok di alam barzah, orang masuk dah badan kita dalam liang lahat, dia tak tanya reta kita himpun banyak mana. Malaikat tak tanya hang dulu pencen apa.
Malaikat tak tanya hang tanah ada berapa relung. Malaikat tak tanya hang anak ada berapa orang. Malaikat tak tanya hang asal mana. Malaikat tanya man rabbuka. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man qala, siapa yang berkata fi akhiri, pada akhir hayat dia, dakhala al-jannah. Wa man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir hayat dia, Nabi kata dakhala al-jannah. Kita belajar tuan-tuan tentang nafi isbat. Kita belajar sifat 20 dengan kaedah ini, dengan guru ini dan sebagainya. Persoalan kita telah menafikan tidak barang yang patut kita nafi, dan kita telah isbat tak perkara yang sepatutnya kita isbat. Jika kita gagal berbuat demikian, bermakna apa yang disebut oleh Nabi, orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah pada akhir hayat dia masuk syurga. Tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang kenal Abdullah bin Ubay, bapa segala munafik. Dia mengucap ada tuan-tuan, mengucap. Dia semayang jamaah ada tuan-tuan, semayang. Dia puasa Ramadan tak? Puasa. Dia keluar zakat tak? Keluar. Dia duduk tak dalam majlis ilmu? Duduk. Apa yang kita tak buat, Abdullah bin Ubay buat. Tuan-tuan, ketika matinya Abdullah bin Ubay, dia minta dikafankan dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kabulkan hajat dia. Tapi mati dia daripada hidup dia ini tadi dalam keadaan dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati dia langsung dia tak beriman dengan apa yang dia ucapkan. Ni ada dia ceritakan di dalam ayat seawalnya suratul Baqarah. Jadi siapa yang semayangnya Allah terima? Adakah semayang sekadar semayang? Seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semua orang tahu ayat ni. Semayang ni boleh mencegah daripada fahsyak dan munkar. Bahasa kita mudah nak faham lagu ni tuan-tuan. Orang semayang, orang yang kuih lama, kuih jadi baik. Kuih semayang, kuih baik. Kuih semayang, kuih baik. Ini makna inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini bukan saya kata tuan-tuan, Allah dah sebut dalam Quran. Jadi kenapa kita kuih semayang, kuih tak baik? Kuih tua, kuih hasad. Makin lama kita di dalam satu masjid boleh bergaduh dan bertelingkap. Hak yang bergaduh ni tuan-tuan kaki semayang. Hak yang bertelagah ini tuan-tuan kaki semayang. Orang duk hingat sebab semayang jarak-jarak kerana tak ikut sunnah. Kenapa orang tak hingat? Orang yang bahunya rapat-rapat ikut sunnah, tetapi zahirnya ikut sunnah, tetapi batinnya tidak ikut sunnah Nabi.
Apakah hikmahnya semayang ini soft itu dirapatkan, tuan-tuan? Saya kaji dan tuan-tuan kaji. Dan apa bala Allah yang Allah nak tunjukkan kepada kita tentang peristiwa ini? Apakah hikmah dan rahsianya? Sehingga kan Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika dia ni melihat akan saf salah, lalu dia akan luruskan dengan mata pedang dia. Supaya apa? Supaya lurus semua hati-hati orang yang sembahyang ni tadi. Dan wa'allafa baina qulubihim, dan orang yang salat ini hati dia bersatu. Kita ingat kerana tak ikut sunnah dan sebagainya. Ini yang disebutkan oleh salah satu ulama tasawuf. Seseorang itu melaksanakan sesuatu perkara tetapi ia meruntuhkan suatu perkara yang lain. Yang ni kita tak mau, tuan-tuan. Kita mau mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahirnya dan batinnya. Bukan sekadar zahir saja, meninggalkan yang batin. Abdullah bin Ubay, dia semayang jamaah, tuan-tuan, tapi dia bapa munafik. Dia benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia benci dengan sekalian orang Islam. Ni Abdullah bin Ubay. Kita tak mau bahawa kita ini pada pandangan Allah, kita ni aban nifaq, orang yang munafik seperti mana Abdullah bin Ubay. Dalam diri kita ni, tuan-tuan, iman. Sebab itu apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma huwal iman? Al iman tasdiqu bil qalbi, membenarkan pada hati. Tuan-tuan, selama mana kita hidup, semua perkara kita benarkan pada Allah. Ataupun ada perkara yang kita menyalahi Allah. Kita belajar sifat 20, tuan-tuan. Saya tak pandai. Lepas tu saya mengaku awal-awal, saya bukan orang pandai. Tapi saya nak sanjak sama-sama. Kalau saya tak betul, tuan-tuan tolong tegak. Bukan saya ni, tuan-tuan orang kaki mengaji semua. Sifat 20 ini, dia terbahagi kepada dua. Hak ni hak yang kasar, yang besar. Pertama, istighna. Kedua, iftiqar. 9, 11 hak ni. Ni orang mengaji sifat 20. Saya tak mau nak cerita sifat 20 sebab saya bukan orang pandai. Kena tanya Tok Guru. Apa makna istighna? Apa makna iftiqar? Istighna, Allah ini maha kaya, zat yang maha kaya, dan tidak ada yang bersifat kaya melainkan Allah. Apa dia sifat iftiqar? Seluruh makhluk ini semuanya berhajat kepada Allah. Pasal apa? Seluruh makhluk ini berhajat kepada Allah kerana Allah bersifat istighna. Makna kata seluruh makhluk ini berhajat kepada Allah, seluruh makhluk ini bergantung pada Allah, berharap pada Allah. Yang ni duduk tempat yang perlu yang kita ni tadi nafi isbat dalam la ilaha illallah. Ada tak kita letak selain Allah kaya, tuan-tuan? Ada? Kita letak duit tu lebih kaya pada Allah? Reta tu lebih kaya pada Allah? Selama mana kita letak selain Allah ada istighna, boleh tak kita jawab Allahu Rabbi? Tuan-tuan, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Orang tak tahu, tapi Allah tahu.
dalam hati kita, mana lebih takut hilang duit atau hilang Allah? Tuan-tuan jangan jawab, sebab Allah tahu. Jawapan itulah, jika yang tuan-tuan nyatakan, jawapan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuan-tuan duduk di satu zaman mutakhirin. Tak macam zaman-zaman hak yang tahun 80 dulu tuan-tuan. Berbeza sangat-sangat. Daripada kalangan orang alimnya, kalangan orang mengajinya, kalangan orang kayanya, kalangan semua lapisan, seolah-olah kalau kita balik pada zaman 40 tahun yang dulu, kita rasa macam terbalik lah. Dia pusing. Sebab apa? Sebab kita berada pada zaman mutakhirin, zaman yang akhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya nak terus nak tanya tuan-tuan, kita berhenti ke apa? Agak-agak isyak berhenti terus ke? Macam mana? Azan? Tak apa, tuan-tuan kata lagu, tak apa, saya ikut lah. Saya pun tak boleh lama-lama sangat, sebab masjid tuan-tuan sejuk sangat, nak terkencin. Masjid tuan sejuk semua. Sejuk. Lama ni tak boleh pula, tak boleh nak ni. Jazakallah tuan-tuan. Kan umur nak masuk, biasa nak naik, dia pi 50 lebih, nak masuk 60 ni biasalah. Ya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akibat daripada kita jaga akidah kita, kita jaga akidah kita, kita perbetul akidah kita. Sifat 20 yang kita mengaji ni, kita perbetul. Allah baqa, selain Allah fana. Yang kita nak pilihan, nak pegang, nak berat pada yang baqa. Tapi lah kita terbalik, yang kita duk ligan, yang kita mau bukan pada yang baqa, tetapi pada yang fana ni tadi. Dunia tak salah tuan-tuan, dunia tak salah. Salahnya orang yang menerima dunia itu. Pangkat tak salah, salahnya orang yang menerima pangkat itu. Apakah dunia yang dia dapat ini menjadi asbab untuk dia masuk dalam jannah Allah, ataupun dunia yang dia dapat ini menjadi asbab dia masuk dalam neraka Allah? Allah tak lupakan kesalahan kita tuan-tuan. Daripada umur kita 15 tahun dulu sampailah, Allah tak lupakan salah kita, maksiat kita, kejahatan kita. Tapi kita lupa dah tuan-tuan. Hak kita buat 15 tahun daripada akil balik sampailah, kita tak ingat pun jahat kita. Yang kita dok ingat kebaikan kita. Kita buat baik dengan orang 15 tahun dulu, kita boleh cerita balik. Tapi kejahatan yang kita buat, yang paling parah sekali, apabila kejahatan itu kita telah lupakan. Kita tak ingat. Sebab kita rasa kita buat amal saleh dah tuan-tuan. Amal saleh kita ni, yang kita duk buat ni, dia boleh hilang sat ya. Macam mana boleh hilang? Dalam minggu ini tuan-tuan, tuan-tuan berani tak kata yang tuan-tuan tak mengumpat orang? Siapalah yang berani kata yang kita ni tak buka aib orang langsung, ataupun tak dengar? Saya tak cakap ustaz, tapi saya dengar orang kata. Maka kata Nabi SAW, orang mengumpat ni, yang cakap, yang dengar sekutu. Berani tak tuan-tuan dalam seminggu ni, tuan-tuan kata saya tak mengumpat langsung ustaz seminggu ni. Dalam sebulan ni saya tak mengumpat langsung ustaz.
Tuan-tuan, apa yang Nabi janji kat kita dengan orang yang dengar aib orang dan orang yang kata aib orang, seluruh amalan dia, baik dia daripada mula akhir balik sampai hari yang dia duk kata orang tu habis. Jadi kalau habis, kita ada apa? Dan maksiat orang yang kita duk kata tu Allah bagi kat kita. Kita duk kata dia, buruk hak dia tu Allah bagi kat kita, baik amal salih yang kita duk buat ni semua bagi kat dia. Kalau yang tu kita tak boleh nak tinggal kan, agak-agak penat tak tuan-tuan? Agak-agak penat tak? Kita duk semayang, puasa Isnin Khamis bagi kat orang. Maksiat orang, jahat orang, kita duk himpun. Kita duk kutip maksiat orang. Allah suruh kita kutip kebajikan, bukan kutip kejahatan. Kita kata kita bagus dah. Sebab apa? Sebab kita orang kaki masjid, orang kaki mengaji. Tuan-tuan, yang ni lah iblis duk rasa. Iblis ini tuan-tuan, dia bukan dari kalangan malaikat. Dia bukan kalangan malaikat, dia kalangan jin. Hebat dia, ibadat dia, dia baik dia, lalu Allah angkat dia duduk sama-sama dengan malaikat. Allah angkat dia duduk tempat yang baik. Apa dia? Syurga Allah. Duduk rasa dia baik, lalu Allah perintahkan supaya ia sujud kepada Nabi Adam AS. Sebab perintah Allah, sebab dia rasa dia baik, tak ada langsung cacat celah. Sampai dia kata dengan Allah, aku tak mau sujud dengan Nabi Adam. Pasal apa? Wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, kita wa ana khairum minhu ka wa ana khairum minhum. Iblis ni dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Itu iblis ni dia duk rasa lebih baik pada Nabi Adam seorang. Kita rasa lebih baik seorang ke satu kampung. Agak-agak tuan-tuan, makhluk yang duk kata wa ana khairum minhu itu, Allah hambat keluar daripada syurga Allah, dan Allah tak jemput mai langsung dalam neraka dia, dalam syurga dia. Agak-agak kita yang belum masuk syurga ni duk perangai lagu tu, Allah panggil kita. Baik. Yang ni yang kita kena fikir tuan-tuan. Sebab beramal itu mudah, tetapi memelihara amalan itu susah. Beramal senang tuan-tuan, tapi nak pelihara amal ni susah. Nak pelihara amalan ni cukup susah. Tuan-tuan, orang yang sedemikian, orang yang dia jaga akidah dia, mesti ada tanda dia. Saya kongsi dengan tuan-tuan, kita baca laju-laju. Buat tuan-tuan tahu dah. Tuan-tuan orang yang tak biasa mengaji. Apa kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Tengok tanda ni ada. Kita duk mengaji tauhid, kita duk rasa kita ahli tauhid, tanda ni ada. Kalau tanda ni tak ada tuan-tuan, jaga-jaga. Kita takut kita tak boleh jawab Allahu Rabbi. Sebab kita kena tipu dengan kehidupan ini. Kena tipu dengan hidup ni. Kita dok buat jadual hak yang biasa buat lah tuan-tuan. Pergi masjid, balik pagi, kemudian kita pergi market. Balik market kita pergi kedai, sarapan pagi ya, lebih kurang tu. Kita pusing kot tu 40 tahun. Kita pusing jadual tu lah 40 tahun, 50 tahun.
Tengah hari makan tengah hari, lepas lohak tidur sah. Pergi masjid, kita pusing nak tu. Pusing nak tu 40 tahun, pusing nak tu 50 tahun. Yang tu belum Allah tanya masa kerja lu, tuan-tuan. Kita klaim OT tak betul. OT 3 jam, tulis 7 jam. Yang tu kira macam mana? Kira pahala. Yang tu, ingat Allah tak tahu yang kita duk buat. Allah lupa ke hak tu. Kita khidmat berapa puluh tahun, 25 tahun. Ingat Allah lupa dah yang tu. Allah tak lupa, tuan-tuan. Gaji kita ambil. Allah tak lupa yang tu. Kita duk khianat ni tadi. Allah tak lupa yang tu. Yang tu dosa kita dengan orang. Dosa kita dengan majikan. Selagi majikan kita tak ampunkan kita, selagi tu kita tak boleh masuk syurga. Dosa kita dengan Allah lain, tuan-tuan. Kita minta ampun dengan Allah, lalu Allah ampunkan kita, selesai. Dosa kita dengan orang, dosa kita dengan majikan, dosa kita dengan jiran kita, selagi mereka tak ampunkan, selagi tu kita tak boleh masuk syurga. Kita tak ada rasa takut. Siapa? Apa tanda orang yang mentauhidkan Allah? Pertama, hati dia penuh rasa takut dengan kemurkaan Allah dan azab Allah. Hati dia takut ya. Pasal apa? Sebab dia kata, dia belajar Allah itu bersifat basar. Allah itu bersifat sama. Allah melihat, Allah mendengar. Allah itu bersifat ilmu. Kerana Allah maha mengetahui. Jadi dia belajar sifat 20 ini. Jadi ada dalam diri dia rasa takut dengan azab Allah Ta'ala. Dia cukup takut dengan Allah. Ya Allah, aku boleh lepas pada pandangan makhluk, tapi aku tak boleh lepas dengan hang, ya Allah. Pandangan kau aku tak boleh lepas, ya Allah. Ilmu kau aku tak boleh lepas, ya Allah. Kita tak ada rasa resah pun. Tak ada rasa pun. Ya. Macam zaman lah kan, zaman COVID-19, saya tak ada rasa, tuan-tuan. COVID ni saya tak rasa. Pasal apa tak rasa? Masuk lagi. Masuk dah, kita azan dulu lah. Kita berhenti tang resah tu tadi. Tak lagi saya sambung resah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل والصلاة القائمة ومع السحو المقام. Resah pada perkara yang sebenarnya perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah, tuan-tuan. Lepas itu rukun iman 6. Hak yang last sekali beriman dengan qada dan qadar Allah. Apa yang berlaku zaman lah ini semua dalam takdir, ya. Dan telah siap disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Seumpama apa yang berlaku lah ada disebutkan dalam satu hadis haji yang Nabi kata akan sampai besok satu zaman umat aku dia akan terhalang daripada melaksanakan haji dan umrah disebabkan satu wabak. Dan akan berlaku je pada tahun yang di hadapannya. 2 tahun Nabi kata tak boleh buat haji. Pada haji yang seterusnya Nabi kata umat aku zaman itu boleh melaksanakan haji dan umrah seperti mana biasa. Saya duk tunggu tahun depan. Jika tahun depan semua orang boleh buat haji, maknanya telah zahir hadis tersebut. Hujung hadis tu Nabi kata apa? Ya'jud dan Ma'jud hampir keluar. Ketika kita berada di dalam tahun ini yang disebut oleh Nabi tentang hadis tertangguh 2 tahun itu, maka zahir tentang hadis najat, yang mana bumi najat besok akan zahirnya tanduk-tanduk syaitan. Apa yang berlaku di Riyadh sekarang, tuan-tuan, festival ini akan berlaku, tuan-tuan, di Riyadh sehingga akhir tahun 2022. Ini menzahirkan satu lagi hadis najat. Tuan-tuan, saya tak risau, tuan-tuan, sebab Nabi dah sebut dah. Seumpama hadis Dajjal, saya tak risau Dajjal keluar, tuan-tuan. Saya risau waktu Dajjal nak keluar besok, aku ni sebagai apa? Macam ni Nabi kata, sebelum Dajjal ni keluar, maka kita bumi ni akan mengalami satu bencana alam. Makanan semua tak ada. Orang dalam keadaan yang lapar. Ya, tuan. Benda ni Nabi sebut 1400 tahun dulu dah. Maka Yahudi dan Nasara ataupun
Satu badan NGO luar negara, mereka kaji. Mereka kata apa? Malapetaka COVID-19 ni tak besar, dia kata. Ada lagi malapetaka yang lebih besar, dia kata, akan berlaku, iaitu bencana alam. Saya tak pakai yang orang barat yang duk kata ni. Sebab saya pakai yang Nabi kata. Sebab Nabi dah kata 1400 tahun dulu dah. Ketika tu tuan-tuan, semua orang lapar, Nabi kata, melainkan satu golongan, iaitu orang mukmin. Orang mukmin ni dia tak lapar, Nabi kata. Pasal apa dia tak lapar? Sebab makanan dia pada waktu pagi, subhanallah, pada waktu petang, alhamdulillah, pada waktu malam, Allahu Akbar. Ketika kita duduk tempat mukmin, kita ni tak lapar. Ketika kita kenyang, mai dajjal. Selamat tak tuan-tuan? Selamatlah. Sebab orang yang boleh mengaku dajjal sebagai Tuhan ketika dia benar-benar memerlukan pertolongan itu. Dajjal, dia semawa kita apa tuan-tuan? Makanan. Ketika kita tengah lapar, orang bagi kat kita makanan, tuan-tuan. Hang nak makan boleh, tapi hang kena mengaku Dajjal ini Tuhan. Ketika orang beriman ni, kalau kita kenyang, Dajjal semawa kat kita makanan, kita teringin tak tuan-tuan? Kita tak lapar lah tuan-tuan. Tak lapar maksud apa? Sebab aku dah kenyang. Orang kenyang, hulak kat kita makanan, kita tak lapar tuan-tuan. Dia masalah dia, ketika Dajjal ni besok keluar, kita ni duduk mana? Duduk beriman ke? Duduk di kapiak ke? Kalau kita duduk di beriman, kita kenyang. Kalau kita duduk di kapiak, maka kita ni lapar. Tuan-tuan, masa kita duduk kenyang ni pun kita tak percaya ke Allah. Rukun iman, ada tak percaya pada yang gaib? Ada tak tuan-tuan? Beriman pada yang gaib. Ni ada kan rukun iman kan? Ada tak? Tak ada. Percaya pada akhirat tu gaib. Kan? Agak-agak kita duk buat jahat sampai kelar, tak percaya ke akhirat. Percaya? Orang percaya ke? Kita duk mengumpat sampai kelar, kita beriman tak pada akhirat ni? Kita tak tinggal lagi hasad, kita beriman tak pada akhirat ni? Dosa hasad ni gaib ke zahir? Dosa mengumpat ni, dosa dia zahir ke gaib? Beriman pada akhirat ni. Orang yang beriman ni tuan-tuan, ni dalam usul, ni bukan dalam fiqh, ni dalam usul. Kita mengaji usul, kalau ada salah satu daripada tiga ni batal. Dia pertama, ada salah satu ya. Salah satu daripada tiga ni batal akidah. Syak, zan, waham. Syak ni 50 percaya, 50 tak percaya. Kita percaya separuh-separuh. Zan 70 percaya, ada sikit dia tak percaya. Yang ni pun batal. Waham 30 kita percaya, 70 tak percaya. Yang ni batal. Kita duk tak percaya di mana? Yang ni bab akidah, yang ni bukan bab fiqh. Kalau bab fiqh, waham, zan boleh pakai lagi. Hukum zan ni boleh pakai lagi pada fiqh. Dalam tauhid, dalam akidah, letak di zan batal. Ini dia tuan-tuan. Ya.
depan 24 lah. Kedua, tanda orang yang akidah dia tepat, betul. Hati dia penuh dengan rasa harap dengan Allah Ta'ala. Sebab dia tahu dah, dia memang tak ada upaya. Itu kita belajar la haula wala quwwata illa billah hil alil azim. Jangan sekadar kita baca ya, la haula wala quwwata illa billah, hati tak pegang la haula wala quwwata illa billah. Betul ke? Sebab kita sihat, kita boleh main masjid. Kita main masjid ni waktu kita sakit dah, duk ada kencing manis, duk ada sakit jantung, duk ada darah tinggi, baru kita duk masjid. Masa kita duk sihat dulu, mana ada kita boleh main 5 waktu. Kita main seminggu sekali ya. Masa duk sihat dulu. Maknanya bukan sihat pasti boleh main masjid. Sebab contohnya diri kita, kita dah sakit ni baru Allah bagi istiqamah, maka terima kasih ya Allah. Iyakah muda ni boleh buat main pergi masjid? Tak. Tak. Patut orang muda kuat, dia lah patut boleh pergi. Habis kita tengok yang duk ada dalam masjid semua lepih-lepih orang lama kan? Lepih-lepih tu lah. Bila lepih-lepih ni tak ada, ni yang kita takut ni tuan-tuan. Besok apa yang Nabi sebut dalam hadis, masjid indah, megah, tapi tidak ada hidayah di dalamnya. Hidayah dah tak ada. Tuan-tuan, saya rasa dia ada lagi ni, tapi saya rasa cukuplah takat ni. Cukuplah. Lagi tuan-tuan serik nak mengaji pula. Tuan mengaji kata lama lah, kata dah. Kata dah. Lain kali tak mau main lagi lah, kata dah. Mengaji pun payah dia tak. Sebenarnya ni Allah kira. Yang ni yang Allah kira. Yang ni nisbah. Tuan-tuan perasan tak? Kita seminggu nak main seminggu cukup cepat. Perasan tak? Tak rasa, asal mau macam kemarin ya Jumaat. Tak? Macam kemarin ya Jumaat. Ya, benda ni semua Nabi dah abang kita dah. Nabi kata apa? Besok bila hampir nak kiamat, Nabi kata, setahun kita akan rasa macam sebulan. Tak tuan-tuan? Setahun ni tak mau tinggal sebulan lagi. Kita nak masuk 2022. Kan? Saat dah. Yang tu yang Nabi kata besok akhir zaman umat aku dia akan mati terkejut. Apa terkejut? Sebab dia ghalid dengan selain Allah. Dia duk ghalid dengan benda biasa. Dia duk ghalid cari duit, dia duk ghalid macam biasa. Duk ghalid benda-benda biasa dia buat. Tapi bila kita ni tuan-tuan, kita twist benda tu. Kita ghalid pada benda akhirat, kita akan jadi apa? Kita akan jadi rasa lama. Dan kita macam mengaji ni tak sampai sejam lagi tuan-tuan, baru 56 minit. Tuan-tuan rasa macam duduk lama kan? Yang ni akhirat. Yang ni Allah didik kita. Besok masa kita duduk padang mahsyar besok, tuan-tuan gagak boleh berdiri lama ni. Sebab yang tu kira akhirat, bukan kira dunia. Kira dunia sat dah. Sat dah. Tapi bila kita buat benda akhirat, dia jadi lama. Itu nisbah dia, satu hari menyamai dengan 1000 tahun. Kita duduk dalam dunia ni 1000 tahun lah. Akhirat baru sehari. Ini lama. Lepas tu kita baca Quran rasa lama kan? Dulu kita baca WhatsApp dah rasa. Tak rasa. Lepas satu grup, tak ada. Dosa WhatsApp ni saja kita tak boleh tanggung lah tuan-tuan. Orang nak menghantar kita maklumat yang tak betul. Walhal dalam Quran Allah Ta'ala sebut apabila kita dapat satu berita daripada orang fasik, Allah kata apa? Fatabayyanu. Tuan-tuan, lah nak cari orang adil senang ke susah? Saya dapat daripada ustaz tu. Ustaz tu dia dapat dari siapa?
Ustaz tu dia dapat dia guru dia. Ustaz tu dia guru daripada guru dia lagi. Ustaz ni dapat pada doktor. Doktor ni adil ke fasik? Dia kerja betul tak cukup jam? Dia tak tipu OT lah. Takkanlah kita yang ahli agama boleh percaya berita daripada orang yang tidak adil. Yang ni zaman ni, dosa yang ni kita tak tanggung dah tuan-tuan. Belum dosa-dosa yang lain. Ini yang Allah sebut dalam surah. Saya suka hilang ayat ni. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Yang ni. Ya. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Terima kasih kepada jemaah Masjid Al-Badar ya, kerana bagi peluang dekat saya orang jahil ni, orang bodoh ni, duduk di depan tuan-tuan, isi pun tak ada, apa pun tak ada, cuma kita sembang-sembang macam ya. Ya. Di akhir kalam saya, tuan-tuan tolong doakan saya. Tolong doakan ya. Mudah-mudahan Allah, yang pertama saya minta tuan-tuan doa saya husnul khatimah, lain tak marah. Itu lah. Dia mati husnul khatimah. Yang tu lah. Lain tak marah. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan ya, Allah permudahkan saya untuk membina satu lagi madrasah di Pantai Timur. Sebenarnya saya ada 2 madrasah tuan-tuan. Tapi tak tahu apa takdir Allah atas saya. Saya diminta buka lagi satu di Pantai Timur. Tuan-tuan tolong doa ya. Tuan-tuan, saya nak doa ya. Saya tak mau duit tuan-tuan. Saya minta dengan tuan-tuan duit, tuan-tuan bukan boleh bagi pun. Tuan-tuan kedekut dah, nak masuk liang dah, tapi duduk kedekut tara tu lah. Jadi istiqamah kan, kedekut tu istiqamah kan. Jadi saya tak minta tuan-tuan, jangan malam ni jangan pihak masjid nak minta buat kutipan kah, saya tak mau. Terang-terang. Saya main ni bukan saya nak cari benda tu tak. Saya nak hubung silaturahmi ya. Saya minta tuan-tuan tolong doa ya bagi. Ya Allah permudahkan urusannya. Sebab saya yakin dan saya percaya setiap takdir yang Allah takdirkan kepada hamba, dia telah siapkan takdir. Saya percaya yang tu. Sebab saya pegang yang tu. Saya pegang yang tu tuan-tuan. Setiap takdir yang Allah telah takdirkan pada kita, suatu perkara pada hamba, dia telah siapkan takdir tu. Tak mungkin takdir tu dia tak siapkan. Takdir dia tak siap. Tak mungkin. Yang tu kita, bukan Allah Ta'ala. Cumanya kita tak yakin dengan pentakdir itu. Kita duk fikir pasal takdir. Tapi kita tak yakin kepada siapa pentakdir. Yang tu yang kata ilmu jadi laknat atas kita. Tuan-tuan tolong doa ya. Doa mudah-mudahan urusan ini mudah, insya-Allah. Saya baru terima lebih kurang dalam sebulan ke 2 bulan, lebih kurang lah. Sebulan 2 bulan, insya-Allah. Bulan ni kita akan mula dirikan surau seluas 100 kaki kali 80 kaki. Selepas surau kita buat, kita akan naikkan 2 blok asrama. Tuan-tuan tolong doa ya, bagi doa ya. Ya Allah, ya Allah. Ada ustaz ni aku pun tak berkenal dia ustaz ni, ya Allah. Tak makhluk main mana tak tahu. Tapi ya Allah, dia minta tolong bagi doa ya. Ya Allah tolong mudah urusan dia. Tolong bagi mudah ya urusan dia. Tuan-tuan, yang inilah satu amalan yang apa yang disebut oleh Nabi SAW. Besok kita rasa macam antara orang yang dapat selawat daripada malaikat, itu orang yang mendoa saudaranya yang Muslim tanpa pengetahuan saudara dia. Tuan-tuan doakan saya tanpa saya tahu. Tak payah bagi mesej lah, ustaz saya dah doa kat ustaz. Yang tu tak payah. Yang tu kerja gila nama dia. Ya. Jadi orang yang doakan saudara Islam yang lain tanpa pengetahuan saudaranya, maka malaikat dia minta ampun dengan dia. Ya Allah ampunkan dosa fulan, ampunkan dosa fulan, ampunkan dosa fulan ya Allah. Ini hadis. Jadi tuan-tuan bagi doa. Nah, insya-Allah tuan-tuan.
Kat sah mana pun. Baik, setakat ni je. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami hamba-hamba-Mu ya Allah, pada malam ini kami memohon dan bermunajah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan saki-baki umur kami yang kami tak tahu pun sampai mana dan sampai bila kami boleh hidup ya Arhamar Rahimin. Tetapi Kau jadikanlah baki daripada umur kami ini ya Allah, kami dapat buat baik dengan keikhlasan hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau terimalah amal baik kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika salah-salah kami dan silap-silap kami yang kami terlepas pandang ya Allah, Kau ampunkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Kerana kami tidak mahu kami balik, kami mati nanti ya Allah, kami bawa dosa dan maksiat di hadapan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada amal saleh yang kami sedang buat dan ia menjadi asbab untuk kami masuk dalam syurga Engkau ya Allah, bagilah kami kekuatan untuk beramal dengannya ya Allah. Bagilah kami kekuatan untuk beramal dengannya ya Allah, kerana kami nak duduk dalam syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sakit-sakit kami yang ada yang hadir pada malam ini Kau sihatkanlah ya Allah. Ya Allah, dengan kesihatan yang Kau berikan atas kami, kami dapat buat baik dan buat amal saleh ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, segala masalah kami angkatkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, kerana kami tidak ada yang lain selain Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, kami tak kuat ya Arhamar Rahimin untuk menanggung azab neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami juga tak layak untuk duduk dalam syurga Engkau ya Allah, tapi kami minta, kami harap agar kami boleh duduk dalam syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barakahkan hidup kami ini ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillah.